Baik, semalam Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata PAS tidak seharusnya diberi kata dua untuk memilih rakan kerjasamanya bagi pilihan raya umum ke-15 nanti. Dan beliau menegaskan bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan UMNO perlu duduk semeja atas dasar penyatuan ummah. Dan beliau berkata PAS secara prinsipnya bersedia untuk memperkasa penyatuan ummah dengan Bersatu dan UMNO. Kita mahu membincangkan perkara ini bersama Penganalisis Politik Universiti Malaya UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Doktor, kita terus kepada perbincangan. Ketika ini kita juga telah pun ambil maklum bahawa terdapat perjumpaan diadakan di antara Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Yassin bersama dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang baru-baru ini, dan katanya terdapat juga perjumpaan di antara Datuk Seri Abdul Hadi Awang bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Apa sebenarnya yang boleh kita jangkakan pada ketika ini? Terima kasih Hafizi. Saya melihat bahawa kedudukan PAS hari ini begitu tidak selesa kerana memerlukan sahabat daripada kedua-dua parti iaitu Bersatu dan UMNO. Bagi saya PAS tidak ada pendirian yang tetap. Tetapi PAS sebenarnya masih ada lagi masa kerana kita lihat apakah faktor yang menyebabkan PAS tidak ada pendirian yang tetap. Iaitu yang pertama, telah ada Napoleon kecil ataupun fi'ang-fi'ang kecil dalam PAS itu yang mencorakkan PAS sehingga menyebabkan keputusan yang telah diputuskan sama ada dalam Dewan Syura Ulama ataupun dalam muktamar akhirnya dilencongkan oleh fi'ang-fi'ang kecil ini supaya Presiden dapat mendengar ataupun Presiden dapat mengikuti Little Napoleon ini. Saya berpandangan PAS perlu mengambil tindakan dengan kadar segera kerana kalau tidak ada satu tindakan yang segera ini akan menyebabkan PAS akan hilang pengaruh bukan sahaja dalam kalangan ahli parti tapi juga dalam kalangan rakyat serta pengundi. Dan dalam konteks hari ini, PAS kena ingat, ya, Bersatu akan mengalami nasib yang sama seperti Parti Semangat 46 apabila sepihan daripada UMNO itu akhirnya terkubur dan menyebabkan parti tersebut tidak ada lagi dalam arena politik negara. Jadi PAS perlu memikirkan bagaimana untuk mencari kawan yang mampu untuk memberi momentum yang besar dalam PIU 15 yang akan datang. UMNO ada jentera dan akar umbi, PAS ada jentera dan akar umbi, maka PAS perlu melihat bahawa kelebihan-kelebihan yang ada pada PAS ini perlu digunakan sebaiknya dengan bersama UMNO dan ketepikan Bersatu sementara waktu kerana Bersatu ini merupakan beban kepada PAS khususnya menjelang PIU 15 yang akan datang. Dan Doktor, adakah bentuk kerjasama di antara PAS, UMNO juga Bersatu akan berlainan untuk kita lihat pada peringkat negeri dan juga peringkat persekutuan pada PRU 15 nanti? Kerana kita juga lihat ada setengah negeri, ada yang dilihat kerjasama di antara ketiga-tiga parti kerana ada juga kita lihat pemimpin UMNO di peringkat negeri mahukan kerjasama di antara PAS dan juga UMNO dijalankan. Tapi kalau kita lihat seperti keputusan yang telah dilaksanakan di beberapa mesyuarat yang diadakan oleh MKT menyatakan bahawa perlu memutuskan sama ada PAS, kerjasama PAS ini bersama dengan PAS ini adakah perlu ataupun tidak untuk dilaksanakan oleh UMNO. Jadi bagaimana kita lihat, adakah peringkat persekutuan akan berlainan dengan peringkat negeri nanti dari segi bentuk kerjasama? Jadi dalam keadaan yang sama saya lihat tidak boleh bentuk kerjasama sedemikian kerana ini menggambarkan PAS tidak ada pendirian seperti mana yang saya katakan sebentar tadi. Jadi kena putuskan dengan segera dan cepat kawan yang bagaimana PAS mahu untuk berganding dalam PIU 15 yang akan datang. Kalau di peringkat negeri kerjasama ataupun persahabatan melibatkan Bersatu tapi peringkat persekutuan menolak Bersatu, kerjasama politik apa ini dalam politik negara. Jadi ini tidak boleh dilewat-lewatkan dan bagi saya kena putuskan dengan kadar segera kerana bukan sahaja ahli tetapi pengundi mahu melihat di manakah prinsip PAS supaya PAS mampu untuk meletakkan kedudukannya di landasan yang tepat dan cepat. Dan seterusnya pemimpin-pemimpin PAS itu perlulah dengan kadar segera melihat bahawa di manakah poin ataupun titik kerjasama yang perlu digembling bersama dengan kepimpinan dalam parti maupun di luar parti. Kalau kita lihat ada perseteruan secara terbuka yang akhirnya menyebabkan PAS sendiri tercalar imejnya. Dan saya yakin sebenarnya kalau ini dapat dikawal dengan baik oleh kepimpinan Presiden, saya tak nampak masalah yang lain akan muncul. Tetapi Presiden bersama-sama dengan kepimpinan parti perlu melihat ini merupakan satu prinsip yang perlu ditetapkan dan tidak boleh dengan apa yang kita lihat dikatakan dua kolam ataupun dua rumah poligami ini tidak berlaku lagi pada PAS. Dan Doktor, pandangan Doktor, adakah muafakat nasional boleh diselamatkan?
Ya, kita masih lagi ada masa kerana kita lihat Muafakat Nasional ini dibina atas konteks kerjasama politik dan sekiranya tidak digembeling ataupun diperkasakan semula, saya risau ya orang Melayu akan mencari parti-parti yang mampu untuk mereka bergantung dalam PIU 15 yang akan datang. Dan masih ada lagi masa, yang penting bagaimana kepimpinan kedua-dua parti ini jujur, amanah dan menunjukkan sikap kesetiaan antara satu sama lain, bukan siang hari berkawan ataupun bermesyuarat dengan bersatu, tetapi malam hari ya berkawan pula dengan UMNO. Ini keadaan yang tidak baik kepada politik PAS itu. Dan doktor, ada juga cakap-cakap politik yang menyatakan bahawa kemungkinan besar, malah ini juga turut dikatakan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kemungkinan besar tiada parti yang memang dominan akan memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Jadi, adakah bentuk kerjasama di antara ketiga-tiga parti ini, PAS Bersatu juga UMNO, sekarang ini kita lihat sukar, tetapi adakah bentuk kerjasama itu mungkin boleh terjalin selepas daripada pilihan raya umum yang ke-15? Kerana kita lihat juga ketiga-tiga parti ini seperti nak bekerjasama dengan pihak pembangkang seperti Pakatan Harapan agak mustahil dan juga sukar. Dalam konteks politik, jangan dengar cakap Tun Dr. Mahathir kerana beliau ini licik dalam berpolitik, mengeluarkan pandangan-pandangan yang akhirnya menjerat parti-parti politik tertentu. Maka bagi saya, pandangan Dr. Mahathir melibatkan arena politik negara hari ini sudah tidak lagi relevan kalau nak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dan bagi saya, jangan dengar cakap-cakap daripada musuh-musuh politik khususnya UMNO dan PAS itu kerana mereka akan terjerat dengan pandangan musuh politik yang akhirnya menyebabkan PAS dan UMNO tergelincir sebelum PIU 15 yang akan datang. Ya, kita boleh lakukan kerjasama politik selepas PIU 15, tetapi bagaimanakah untuk kita melihat ya hubungan baik, keakraban melibatkan UMNO dan PAS itu dibina lebih awal berbanding selepas PIU 15. Maka bagi saya berpandangan yang paling penting kejujuran dalam berpolitik itu lebih penting berbanding dengan kita mendapat kerusi ataupun agihan kerusi yang lebih banyak ataupun ya kuasa dalam kerajaan. Jujur itu membina sebuah negara yang hebat dan luar biasa jika jujur itu diletakkan dalam kerjasama politik antara kedua-dua parti. Dan doktor, yang apa yang kita boleh jangkakan untuk sosok Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kita lihat esok ataupun hari ini sebenarnya kerjasama satu mesyuarat yang akan diadakan oleh MKT UMNO bersama dengan Top 5 untuk membincangkan mungkin banyak perkara dan sudah pasti akan menyentuh berkaitan dengan tarikh pembubaran Parlimen dan juga PRU yang ke-15. Mungkin apa jangkaan yang boleh doktor nyatakan? Saya lihat Datuk Seri Ismail Sabri ini seorang party man. Ya, walau apa sahaja gelombang ataupun arus melanda kepimpinan beliau di peringkat kerajaan, tetapi akhirnya beliau merujuk dan berbincang dengan kepimpinan parti. Inilah yang perlu kita lihat bahawa ya, sejauh mana pun kerajaan itu dibawa, akhirnya perbincangan dengan parti itu merupakan satu asas yang penting ya sebagai wakil parti dalam kerajaan. Dan saya lihat yang paling penting hari ini iaitu bagaimana ya, dirapatkan jurang antara UMNO Putrajaya dan UMNO PWTC, walaupun ada pihak-pihak menafikan bahawa wujud dua kumpulan ini, tetapi sebenarnya asasnya memang wujud dua kelompok ini dan mereka perlu merapatkan jurang, merapatkan hubungan antara satu sama lain. Yang penting iaitu bagaimana untuk kita berhadapan dengan ibu segala pilihan raya dalam PIU 15 yang akan datang. Ketepikan perbezaan itu perkara biasa, tetapi mestilah wujudkan persamaan itulah yang akan memenangkan mana-mana parti politik sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Okey, baik. Terima kasih kepada Penganalisis Politik Universiti Malaya UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob atas perkongsian berkaitan dengan pendapat beliau berkaitan dengan hala tuju kerjasama untuk Parti PAS dalam pilihan raya umum yang ke-15.